Ya, Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Untuk kelas 1 Rush. Okey. Okey, untuk kelas hari ni kita sambung dulu. Cikgu terlupa nak hantar video my version untuk buat lukisan perspektif. Okey, cikgu terlupa. Macam itulah. Okey. Tengok pada skrin. Pada skrin pada skrin. Jap, saya nak tengok pula pada skrin saya. Jap. Pin pada yang ada presentation . Pin pada presentation. Boleh jelas ya? Elemen lakaran perspektif. Jelas ya? Kelas? Jelas. Jelas saya kasih besar lagi. Besar? Besar Okey, elemen besar right. Okey, elemen lakaran perspektif. Aduh. Minggu lepas yang kita dah tengok tu itu version cikgu itu. Okey, version cikgu itu maksudnya ingat tak lagi dia buat bentuk X yang ini. Okey, kemudian dia buat dinding macam ni 4 segi ni kan. Jadi kemudian dia tarik. Okey, untuk pengenalan dia ialah ini garis ufuk. Ni garis ufuk yang straight ni. Macam paksi kalau kamu buat matematik dalam graf paksi X, paksi Y lah lebih kurang, betul? Okey, ini X. Biasanya lah ni straight. Kalau kita nak kaitkan dengan matematik lah. Yang X ni ufuk dekat sini kan. Kemudian dia akan ada satu garis tegak. Ini petua Cikgu Sum. Yang Cikgu Sum lupa nak buat. Okey, biasanya yang garis tegak macam ni paksi Y lah. Okey, tapi untuk garis ufuk yang melintang ini ialah garis ufuk. Okey. Ini elemen ni ada dua Satu garis ufuk dan garis bumi. Garis bumi yang ini daripada garis ufuk yang titik tengah ni ditarik sampai ke ujung yang paling dekat dengan kamu. Satu garisan yang paling dekat dengan kamu sini. Tapi ada satu garisan yang dekat sini. Ni garisan dataran ni. Ini yang kamu yang tentukan. Garisan dataran ni kamu yang tentukan. Sejauh mana dia paling dekat dengan kamu. Sejauh mana. Okay. Meaning that daripada titik ini, kamu sambunglah ke garisan ini. Mana-mana titik yang kamu suka di atas garisan bumi ni. Yang ini. Garisan bumi ni. Mana-mana yang kamu suka. Okay. Daripada titik lenyap tadi, ditarik sampai ke garisan bumi sini. Mana-mana sahaja. Tetapi kamu kena ingat. Garisan itu, apabila titik itu dekat dengan kamu, apa jadi pada gambar tu? Garisan titik X ini dekat dengan kamu. Apa jadi? Gambar itu jadi apa? Jadi lebih besar. Lebih besar. Apabila titik X kamu tu jauh daripada kamu, okey? Titik X itu jauh daripada kamu, maksudnya gambar itu sepatutnya jadi kecil. Kecil. Good. Pandai. Okey, so ini prinsipnya. Jadi titik lenyapnya yang ini, titik lenyap dekat sini, kemudian garis ufuk ditarik sampai ke hujung, ini garis bumi. Okey, garis yang dataran ini hanya sebagai panduan untuk kamu nak tarik saja. Jadi suka hati berapa dekat garisan dataran itu pada kamu. Berapa dekat dengan kamu. Lagi dekat, maksudnya benda itu makin besar dengan kamu. Kalau kamu perasan pada lukisan ini, kan, lukisan ini, kamu tengok, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Bila satu objek itu dekat dengan kamu, kalau daripada titik ini jauh daripada kamu, tetapi objek itu makin besar dekat dengan kamu. Okey, ini dekat pula, makin jauh silap. Aduh, titik ni kecil. Bila dibesarkan, benda ini makin besar. Tengok macam ni. Okey. Ini kamu kena pegang. Jadi maksudnya bergantung pada titik yang kamu letak. Makin jauh titik itu, maksudnya kalau titik itu sejauh kamu ni, kamu dekat sini, titik dekat sini. Okey. Titik dekat saya punya TV ni lah maksud contoh. Ya sayang. Ini kan contoh. Okey, ni kamera saya tau. Kamera. Okey, saya makin jauh. Itu titik lenyap tu lah yang dekat kamera tu. Dia makin kecil. Kecil. Okey. Dekat dengan titik lenyap, dekat dengan titik lenyap. Makin besar macam tu. Boleh faham? Boleh cikgu. Bahawa ini kena pegang konsep ini mesti kena pegang. Okay, jangan lose this konsep. Jangan lose. Okay, mana-mana kalau yang berminat untuk buat drawing buat kartun, buat manga, buat
pemandangan, buat lukisan, buat mangga lagi. Dekat dengan kamu, lukisan yang dekat dengan kamu mesti besar. Titik yang jauh dengan kamu mesti dia makin mengecil. Jadi kita tahu, you faham perspektif. Itu saya belum ajar ruang tahu. Ruang kecil, ruang besar. Dia sama perspektif juga, tapi dia ruang. Beza tau, dia ada lagi. Okay. Tapi untuk kali ini ialah ni lah. Ni lah. Okay. Ni kedudukan titik lenyap. Now, lepas itu kamu kena tengok. Apabila di sisi kedudukan titik lenyap ini, yang ini kecil, kita katalah kita fokus sebelah kiri saya, okay, kiri saya, kita fokus, okay, gambar aja. Satu titik lenyap, ditarik, kamu tengok dia macam alam mencapah kan? Mencapah macam tu. So maksud dia, bila dekat dengan kamu, yang ini, almari yang dekat dengan kamu ni, okay, dia membesar, mencapah besar. Almari yang jauh daripada kamu yang ini, okay, dia makin mengecil. Okay, disebabkan titik lenyap ni. Titik lenyap ini sini, dia letak dekat sini. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Sebab itulah kena ada garisan bumi ini. Ni garisan bumi ni. Sebab tu dia ada. Sebab ini sebagai garis panduan untuk kamu nak lukis objek. Okey, kedudukan objek. Itu sebenarnya. Kamu tengok ini garis panduan dia. Kan mencapah macam 3 segi. Okey, kemudian baru dia masuk objek. Okey, dia masuk objek. Ini yang saya akan nanti buat dalam video tu nanti. Daripada kita buat bentuk paksi XY, dia akan blow up, okay, atau akan dikembangkan menjadi objek nanti. Dan saya pastikan kamu tengok insyaAllah dalam video tu. Saya tengah dalam pemikiran, dalam proses editing sudah. Sebab bila aja editing nanti takut kamu tak faham. Mungkin bahasa saya agak tinggi sedikit ke begitu. Sebab tu saya kena retake. Hanya sebab bahasa. Hanya sebab bahasa saja. Gitu. Okey, di sebelah sini kamu tengok titik lenyap TL. TL ialah titik lenyap. Okey. Garis ufuk yang melintang ini macam paksi X lah. Gitu kan. Lepas tu ditarik sama. Ini garisan dataran yang kamu tentukan. Okey, yang saya kata tadi yang kamu tentukan. Lagi dekat garisan dataran tu dengan kamu, maksud dia benda tu makin besar lah. Kan sebab dia dekat dengan kamu. Okey. Jadi kita tengok ini sebelah kanan sama, kiri kanan sama. Sama saja. Okay, makin jauh daripada titik ni. Ini titik jauh, tapi dekat dengan kamu dia akan makin membesar. Sama, bendanya sama. Okay, sebab itu lukisan macam ni yang kita nak cari. Okay, drawing seperti ini, drawing tu lakaran yang kami nak cari. Okay, sama juga kalau kamu minat kartun, macam saya kata tadi, mangga, besar kepala tu dekat dengan kamu, kita tahu kita dekat. Maksudnya kamu kecilkan jauh dengan kamu. Tapi biasanya zaman kamu, masa darjah 5, darjah 6, kamu tak peduli yang itu tu sebenarnya. Kamu kertas lukisan besar, lukisannya kecil je macam tu. Jadi kita orang tengok macam ni je, pakai kanta. Jadi maksudnya you masih lagi tidak faham perspektif. Kalau yang itulah mungkin masa kamu darjah 5 ke darjah macam tu. Tapi kalau kamu boleh pegang konsep yang cikgu kata, makin jauh dengan kamu, makin kecil, makin dekat dengan kamu, makin besar, pegang konsep tu. InsyaAllah drawing kamu walaupun tak cantik, tetapi kita pandang dari segi perspektif dia akan jadi cantik. Dan kita tahu you ialah seorang yang pandai merancang. Dia begitu. Bukan senang nak buat drawing. Kena lagi lukisan tu cantik pula tu. Kan? Lakaran macam tu. Okay. Dalam ni ada 2 pandangan mata burung, mata ulat. Entah kenapalah dia pakai nama burung ulat. Tapi untuk pengetahuan kamulah ya. Ini bagi saya dia silap sedikit lah kot dari segi drawing ni. Okay, saya tunjuk dengan kamu jap yang the real macam mana mata burung. Okay, saya pin saya punya gambar. Ni. Tengok pada skrin saya. Okay, mata burung ni atas macam ni kan? Macam ni. Ni mata burung. Mata burung ni. Saya nampak atas. Okay, saya nampak sisi ni. Maksud dia terbalik sini lah kan? Dan saya nampak sini. Saya nampak atas, saya nampak sisi sini, sisi yang di dalam mata saya lah yang sini lah maksud dia. Kemudian di kat bawah ni, ini saya nampak. Okay. Mata ulat dari bawah ni.
Okey, mata ulat. Saya tengok dari bawah ni. Dari bawah ni, maksud dia dekat bawah ni saya nampak. Sisi sini saya nampak. Sini saya nampak. Apa beza dia? Dekat mana perbezaan berlaku? Kelas. Dia ada satu Kalau sisi sisi, yang apa dia? kalau sisi burung ni dia nampak bahagian atas. Kalau sisi ulat dia Pandai. nampak bahagian bawah. Pandai. Pandai Faris, betul. Kalau pandangan macam ni, of course kau nampak atas, betul. Kamu nampak atas. Kalau dekat sini saya nampak pandang bawah. Itu beza dia. Pandangan atas satu macam ni. Okey. Pandangan yang di bawah pandangan macam ini. Tetapi benda yang di sisi sebelah sini dengan di sebelah sini saya masih lagi nampak. Betul? Itu persamaan dia. Betul? Betul. Okey. So maksud dia kalau saya pandang pun 45 darjah macam ni, 45. Tadi macam ni kan? 180 kan? Straight je kan? Kalau saya pandang 45 darjah juga sama. Kalau saya pandang 45 darjah macam ni, okey, saya juga masih nampak pandangan burung atas sisi sebelah sini, sisi sebelah sini. Okey. Kalau saya buat jam 45 darjah sorry. Panggilan. Macam tu. Panggilan telefon. Aduh. Okey. Boleh faham? Kelas? Boleh. Boleh. Faham Boleh. ya? Boleh tahu. Boleh ya? Kalau ada soalan tanya tahu. Macam tu. Boleh ya? Okey. So ini yang saya kata tadi. Apa yang pandangan-pandangan itulah. Tapi kalau kamu nampak dari segi lukisan ini, dia macam kurang pandangan burung. Okey. Macam mana pandangan ulat itu tadi. So maksud dia tengok pandangan macam ni. Tengok pandangan ni. Ni. Okey. Dia tak sama bila kita buat yang betul. Saya nampak itu ada sedikit kesalahan di situ. Okey. Baik, untuk ini lakaran perspektif nanti, yang ini saya kata saya kena buat retake because of bahasa. Okey, bahasa saya. So, ini permulaan dia, garis bumi yang di mana-mana yang kamu nak letak. Kemudian langkah kedua ada titik garis ufuk. Tadi garis bumi satu, lepas tu ufuk macam ni. Ini style architecture. Macam mana dia nak ajar? This is style architecture. Okey. Kemudian kita bina satu 4 segi dekat sini, titik A, B, C, D di atas garis ufuk. Mana-mana saja sebenarnya, mana-mana titik. Okey, mana-mana suka hati kamu. Sebab tu saya kata saya akan ajar ni satu-satu. Lepas tu titik lenyap pun mana-mana aja kamu letak. Tapi kalau ikut betul, bubuhlah, sengit sikit lah kan. Kalau lurus, dia jadi tak nampak sebenarnya. Kamu sengitkan sikit saja. Okey, titik lenyap tu. Jangan lurus macam ni, jangan straight macam ni. Saya akan tunjuk kenapa. Okey. Kena langkah 4, kita just sambung je. Dari titik lenyap ni, sambung ke titik A, titik lenyap B, C, D, kita sambung saja. Okey, lepas tu dia jadi macam ni lah. Langkah ke-5 kita sambung semula, dia akan jadi macam ni. Langkah ke-6. Ini saya kata, saya perlukan bahasanya agak, biarlah. Kamu mudah-mudahan kamu faham bahasa Sabah lah ya, slang. Saya cuba satu-satu. So, yang ini, titik lenyap sini daripada A, kemudian kita sambung A kepada E, B kepada F yang macam ni. Dia akan jadi satu garisan yang ini, satu kotak. Ini untuk titik lenyap satu. Saya ulang satu. Di bawah aras mata. Dia kata di bawah aras mata. Okay, dia kata di bawah aras mata. Maksud dia mata burung di sini. Dekat sini. Mata ulat silap. Mata ulat sebelah sini. Okay, kita buat sekali. Tapi tak kisahlah mata ulat ke mata burung. Yang penting kamu tahu konsepnya ialah makin titik itu makin jauh daripada kamu. Kamu tahu dia makin mengecil. Makin jauh. Ialah jauh ke belakang ni kan. Bila makin dekat dengan kamu tu, benda yang besar ni, yang ini, dia akan makin besar yang ini. Ni.
Titik bila dicapahkan, dia akan makin dekat dengan kamu, makin besar, jauh daripada kamu makin kecil, bergantung di mana kedudukan titik itu. Okay? Sebab tu kalau kamu perasan dia tak buat titik straight. Nanti saya tunjuk kamu kenapa dia tak buat titik itu straight. Sebab dia tidak nampak. Okay? Dia akan buat satu video. Kalau titik tu sebelah sini, titik tu sebelah sini, dia akan jadi line. Tapi masih juga konsepnya makin dekat dengan kamu benda ni, dekat dengan kamu dia akan besar. Titik itu jauh daripada kamu, dia akan makin kecil. Itu je. Begitu. Boleh faham? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Kalau tak faham mesti tanya tau. Sebab exam saya akan buat yang ini. Okay, lakaran. Boleh. Okay, Yasmin. Okay, saya nak round table kehadiran jap. Kehadiran tau. Takkan semua. Ahmad Zulfikar. Ahmad Zulfikar. Ya, cikgu. Ada. Okay. Alia Kristina. Alia. Alia. Atik Azhar. Ya, cikgu. Bagus. Danish Faris. Ada, cikgu. Bagus. Faris Aiman. Faris Aiman. Ada, cikgu. Okay. Bagus. Faris Iman. Ada, cikgu. Alright. Sudah yang saya kata banyak, ramai sangat Faris. Haris Adli. Saya, cikgu. Alright. Iman Amani. Saya, cikgu. Alright, sayang. Nazira Musa. Saya, cikgu. Good. Sumayyah Hanizam. Saya, cikgu. Sumayyah. Yes, Sumayyah. Yasmin Husna. Tak buka tu. Yasmin. Ada, cikgu. Yunalis Amri. Ada, cikgu. Pandai. Yusuf Firdaus. Ya, cikgu. Alright. Zarin Shah. Zarin. Kamu selalu tak menyaut. Zarin. Ahmad Zulfikar. Ada, cikgu. Okay, good. Alia tadi rasanya ada ke tadi? Saya sebut tadi kan? Alia? 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 Dah lah kamu tak bentang paper kamu. Alia? Aduh. Okay, overall kelas boleh faham? Boleh. Boleh. Mudah kan? Dia mudah. Okay, sekejap lagi kalau saya dah ready semua tu the bahan, nanti kita akan tunjuk, saya akan share. Okay, dalam minggu ni juga saya akan upload benda tu. Okay, it's not that cuma dalam editing bahasa saja. I try my best untuk kasih mudah bahasa tu. So boleh share kan? Okay, sampai sini saja kelas kita. Kita tak lama, sekejap je sebab saya nak buat teori dulu. Lepas itu bila buat laki bila payah. Okay, ada soalan anak-anak? Tak ada, cikgu. Okay, sampai sini saja kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti saya akan upload video ni. Okay, bye. See you. Okay, cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you. Terima kasih, cikgu. Yeah.